Kita try tengah daripada dengar angkat tangan macam bukan angkat tangan Yahan Hana Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar belakang. Tak dengar Ustaz. Nak pegang. Dia mic Ustaz. Kalau kat depan jauh sikit tak boleh tangkap. Kat bawah ni. Okey, boleh. Alhamdulillah khutul iman summa alhamdulillah. Kita cuba habiskan tajuk ini. Bahagian yang kedua ini ikhwan, kita baca hadis tadi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut tentang fadilat yang kita dapat dengan kita buat haji dan umrah. Ikhwan, kita kena ada suatu cita-cita untuk melihat tempat yang Nabi suruh kita lihat, dan hubungan dia adalah hubungan iman. Mesti bercita-cita. Riwayat menyebut kepada kita siapa yang sampai ke Mekah, siapa yang sampai ke Madinah, kalaulah dia boleh duduk lama sampai dia habis umur, ada fadilat dia. Keliling Mekah ini, antum pusilah depan, belakang, atas, bawah, yang dipanggil dengan tanah haram ni, semuanya hubungan iman. Semuanya hubungan iman. Hatta ikhwan, kita sampai ke Uhud, Jabal Uhud. Sangat menarik ikhwan, bila Nabi duduk dengan Abu Bakar, dengan Uthman, dengan Umar, kaki Jabal Uhud itu bergoncang, kan? Tiba-tiba Nabi kata, diam kamu. Di atas kamu ini ada as-siddiq, di atas kamu ini ada syuhada. Nabi kata, diam kamu bukit. Di atas kamu ini ada as-siddiq, Abu Bakar. Di atas kamu ini ada orang yang bakal mati syahid. Jabal Uhud berhenti. Tiba-tiba Nabi kata, satu bukit yang dia mencintai kamu dan kamu mencintai dia, Nabi kata itulah Jabal Uhud. Dahsyat ikhwan. Jabal Uhud ni dia tak sama dengan Bukit Bendera, Bukit Fraser ni, semua tak sama. Tak boleh sama ya. Hubungan iman. Dia menjadi saksi. Jabal Uhud akan dibawa ke hari akhirat, akan dibawa ke mahsyar untuk jadi saksi. Syuhada-syuhada para sahabat telah gugur di hadapan Jabal Uhud. Dan Nabi menyebut bagaimana kehebatan Jabal Uhud. Nabi kata siapa yang salat jenazah akan diberi kepada dia satu qirat. Siapa yang salat jenazah sampai bawa mayat pergi ke tanah kubur, dia dapat 2 qirat. Sahabat kata apa dia qirat? Nabi kata satu qirat seperti Jabal Uhud. Jabal Uhud di antara bukit yang boleh menangis. Oh dahsyat. Jabal Uhud tu yang tinggi tu lah, bukan yang kecil kita duduk naik atas dia tu. Yang tinggi, agam tinggi depan kita, Jabal Uhud. Ikhwan, merujuk kepada hadis yang kita baca tadi. Dalam hadis yang kita baca tadi, hadis yang mulia tadi, Nabi SAW berbicara dengan wahyu. Nabi menjelaskan bahawa buah hasil daripada kita melakukan haji dan umrah adalah hilangnya kemiskinan dan dosa. Hilangnya kemiskinan dan dosa. Allah akan memberi pahala dan Allah akan memberi kepada kita ganjaran ini. Maka tinggal apa dia ikhwan? Tinggal lagi hati mukmin yang buat haji dengan umrah ni. Tinggal lagi hati dia yang macam mana. Tinggal hati orang tu aja. Allah pasti memberi.
Allah pasti memberi ikhwatul iman. Imam Ibn Hibban memberi judul hadis ini dalam kitab Imam Ibn Hibban, atau orang panggil kitab Imam, dalam kitab hadis Sahih Ibn Hibban, dia namakan hadis ini dengan nama zikru nafi al-haji wal umrah az-zunub wal faqra anil muslim bihima. Imam Ibn Hibban daripada hadis ini dia buka tajuk tu. Dia kata bab untuk menyatakan bahawa ini adalah satu bab zikr, satu peringatan, iaitu nafi. Bab ini untuk beri ingat keterangan bahawa haji dan umrah menghilangkan dosa dan kemiskinan dan setiap muslim dengan sebab keduanya. Semua para ulama hadis akan bercakap macam tu, ikhwan. Sebab tidak ada kalam lebih besar daripada kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada, ikhwan. Imam At-Tayyibi dalam menjelaskan makna fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub, sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa. Dia berkata kemampuan keduanya untuk menghilangkan kemiskinan seperti kemampuan amalan bersedekah dalam menambah harta. Haji dan umrah boleh menambah rezeki kita, seperti mana sedekah itu akan menambahkan kepada kita harta. Nabi sebut 3 benda, ikhwan. Nabi kata apa dia? Da'u mardakum bisadaqah. Satu, da'u mardakum bisadaqah. Nabi kata ubatlah orang yang sakit dengan bersedekah. Bersihkan harta kamu dengan zakat. Nabi kata bersiap sedialah untuk menghadapi bala Tuhan dengan doa. 3 benda ni Nabi sebut. Apa dia Nabi sebut pada kita? Nabi kita ubat. Kalau kita ada orang sakit, rawatan dia bersedekah. Bersedekahlah. Banyak bersedekah dan berdoa. Sedekah dulu, lepas tu baca doa. Sedekah dulu, lepas tu baca doa. Lepas tu kita sendiri timbang dalam kepala kita, ikhwan. Timbang apa? Kita nak jadikan sedekah itu sebagai ubat. Agak-agak sedekah macam mana dan penyakit yang kita tanggung tu lagu mana? Macam mana? Doktor kata, tuan, suspek tuan ni kencing manis. Oh, kena pening kepala. Mai pulak dah, dia kata. Macam mana kita nak rawat? Nabi sebut da'u mardakum bisadaqah, dan diulang oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia Ada' wa Dawa. Benda yang sama. Agak-agak, ikhwan, sedekah macam mana kita nak bagi, dia boleh menjadi pertaruhan di hadapan Allah agar penyakit kita dapat disembuhkan. Adakah dengan pisang mas satu tandan? Kita bagi pisang mas, penyakit kita dengan harga pisang mas masuk tak? Yalah, masuklah kalau kita ni memang hari tu tak ada apa langsung. Pasal subsidi pun dah potong dah. Tak ada subsidi apa. Petrol ke DC pun tak ada dah. Alhamdulillah, nikmat Allah. Macam mana nak rawat? Nabi kata bersihkan harta kamu dengan zakat. Di ujung tu Nabi kata wa a'iddu lil bala'i bid-du'a, bersedialah untuk menerima ujian Allah dengan kekuatan doa. Doa, jangan putih. Apa masalah kita ada, jangan putih berdoa. Allah tak, di antara bendanya Allah tak suka ada pada hamba putih asa daripada rahmat Allah. Jangan, ikhwan. Tuhan bagi, Tuhan tak bagi, Tuhan bagi, Tuhan tak bagi. Doa ini, ikhwan, jangan putih. Kerana doa termasuk ad-doa huwal ibadah. Dia adalah ibadah kita kepada Allah. Doalah kepada Allah, nak pergi haji ke, nak apa, doa dan doa dan doa dan doa dan doa dan doa. Ini melibatkan kepercayaan kita, hati kita yakin dengan qala Rasulullah, dengan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Muslim daripada Ibnu Abbas. Dalam riwayat Muslim dan Ibnu Abbas ada juga hadis seperti ini.
Dia main dengan perkataan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyan al-faqra wadh-dhunub kama yanfiyal al-kir khabath al-hadid. Nabi kata iringlah haji dengan umrah. Lakukanlah haji dan umrah silih berganti buat. Aisyah kata setahun 3 kali pun tak apa buat umrah. Kalau mampulah. Kalau tak mampu tak apalah cara kita. Mampu pergi setahun 3 kali pun tak apa, tak dianggap membazir. Tapi kita pergi kita sama setahun 3 kali, abang kita kata hang aja duk pergi ya. Tak ada apa-apa kat aku sikit. Kita hantar orang pergi sama macam kita pergi, ikhwan. Bantu dia. Bantu dia. Nanti kita akan jumpa dalam Mau'izatul Mu'minin, ringkasan Ihya Ulumuddin, perkataan Imam Ghazali petik perkataan ulama salaf. Kalau ada orang yang mampu pergi haji, jiwa dia tak mau pergi haji, tiba-tiba dia mati, engkau tak sembahyang mayat dia pun tak apa, biarlah orang lain sembahyang. Sampai ada perkataan Ibrahim An-Nakhai cakap macam tu. Bukan dia menghukum orang tu keluar Islam, tidak. Tapi begitulah orang ini kalau tak memandang rukun Islam, maka cacatlah hidup manusia ini, ikhwan. Cacat. Nabi sebut kepada kita sesungguhnya haji dan umrah dapat menghilangkan kemiskinan, pakaian dan dosa-dosa, sebagaimana Nabi kata ubuhan api dapat menghilangkan kotoran besi. Dapat menghilangkan kotoran besi. Maka orang-orang yang menginginkan untuk dihilangkan kemiskinan dan dosa-dosanya, hendaklah dia segera melanjutkan haji dengan umrah atau sebaliknya. Kita mengharap negeri kita ni mendapat limpahan rahmat ilahi, ikhwan. Mendapat limpahan rahmat Allah Ta'ala. Perlulah kita kepada ampun Allah, perlu, ikhwan, perlu. Hari ini alhamdulillah, tak apalah, alhamdulillah lah kita katakan. Hari ini orang lelaki-lelaki boleh pakai baju kurung, tak ada masalah apa dah. Alhamdulillah. Satu nikmat kita dapat. Undang-undang sivil membenarkan. Alhamdulillah. Tengok pakai baju kurung cantik elok, masuk pancok selak-selak kencing. Kencing berdiri. Masya Allah. Alhamdulillah. Dulu ada satu lagu, alhamdulillah syukur nikmat Malaysia maju rakyat apa? Selamat kan? Oh punya dulu penyanyi nasyid nah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kurnia ilahi. Kurnia ilahi. Ikhwan, satu hari Nabi SAW dalam hadis Imam At-Tirmizi, hadis Abu Hurairah, Nabi kata, "Man ya'khudhu 'anni haula'i kalimat fay'amalu bihinna aw ya'lamu man ya'malu bihinna." Nabi kata, siapa nak dengar daripada aku beberapa benda dan dia beramal, kemudian dia nak sampaikan pada orang. Nabi kata, siapa nak dengar? Siapa nak dengar? Siapa nak dengar? Siapa nak dengar? Dalam banyak-banyak sahabat ni, kata Abu Hurairah, qultu ana ya Rasulullah. Abu Hurairah kata, aku kata saya nak dengar. Semua nak dengar, tapi Nabi nak tanya siapa yang nak dengar sungguh-sungguh ni. Abu Hurairah kata saya. Kata Abu Hurairah, fa akhadha bi yadihi fa'idda khamsan. Nabi pegang tangan aku. Nabi pegang tangan aku, maka Nabi pun menyampaikan 5 benda. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Nabi sampai 5 benda. Nabi kata, aku pesan kat hampa, kalau boleh buat, usahakan buat. Nabi kata, usahakan, kerana di belakang 5 benda ini Allah akan mencampakkan kepada kamu 5 benda yang lain. Apa kata Nabi? Nabi kata, ittaqil maharim takun a'badan nas. Nabi kata, kamu takut dengan benda haram, jauhi benda haram, nescaya Allah campak dalam hati kamu kekuatan. Di kalangan manusia Allah campak kepada kamu, kamu akan kuat beribadat kepada Allah. Ikhwan, yang buat sebahagian kita tidak boleh beribadat kepada Allah apabila kita terlibat dengan maksiat. Betul ikhwan, ini adalah hakikat. Kerana maksiat memadamkan nur iman. Makin orang tu buat maksiat, ikhwan, makin dia buat maksiat, ini benda berharga kan. Bila orang tu, ini benda berharga duduk tengah meja kan, bila dia buat maksiat, dia seolah-olah sedang menolak iman dia ke tepi.
Tadi iman dia duduk cantik dah, tempat paling selamat. Bila dia buat maksiat tidak bertaubat, dia seperti menolak barang berharga. Hari demi hari, hari demi hari, iman dia sedang berjalan. Artinya iman dia sedang berjalan ke satu tempat yang paling tidak selamat. Itulah kesan maksiat. Artinya dalam keluarga kita, dalam rumah kita, kita kena bina hari-hari ikhwan kebencian, permusuhan kita dengan maksiat itu. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada. Ya Allah, rahmatilah kami dengan kami suka meninggalkan maksiat. Semai dalam jiwa anak kita memusuhi apa yang dimusuhi oleh Allah dan Rasul. Tak suka. Ini maksiat, tinggalkan. Ini dia dah aurat, maksiat, tinggalkan. Jangan hampiri. Ini meninggalkan sembahyang, satu maksiat. Jangan tinggal sembahyang, tegakkan sembahyang. Ini bakhil kedekut, satu maksiat. Tinggalkan nak. Jangan hina orang, satu maksiat. Takabur, sombong, tak boleh masuk syurga. Tinggalkan. Beri kebencian kita kepada maksiat. Apa Allah akan bagi? Takun a'badan nas, kekuatan ibadat di tengah-tengah manusia hilang. Jadi ikhwan, bila orang lelaki mula boleh pakai baju kurung, ini satu maksiat. Kerana Nabi menyatakan dilaknat wanita menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai wanita. Bahrul mayit, apa? Laut mati, Dead Sea, tempat yang paling rendah permukaan bumi, permukaan yang paling rendah dalam dunia. Bukit dia tinggi, kita pusing jalan nak pergi ke Bitra, Jordan, kita akan tengok Bahrul Mayit, bawah, dia jatuh ke bawah. Kenapa? Allah suruh malaikat angkat, hempap perkampungan Nabi Allah Lut, ghanak sampai kawasan tu jadi kawasan yang paling rendah permukaan dari atas muka bumi. Kerana inilah laki menyerupai wanita, wanita menyerupai laki-laki, laki-laki minat pada laki-laki, wanita minat pada wanita. Ini semua bibit-bibit kemaksiatan. Maka apa Allah akan cabut daripada kita ikhwan? Kita akan jadi rakyat yang tidak merasai nikmat beribadat kepada Allah. Pasal itu maksiat ini, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu, mesti ada jiwa untuk mengubah. Kata sesuatu, say something. Memek muka menunjukkan tak setuju, itu kena wujud. Kalau tidak ikhwan, Allah cabut kemanisan beribadat. Nabi sebut apa dia? Nabi kata ittaqil maharim, jauhilah benda haram, takun a'badan nas, Allah campak kepada kamu kekuatan ibadat. Nabi kata yang kedua, warda bima qasamallahu lak, takun aghnan nas. Cuba kamu terima, cuba kamu belajar bersabar dengan apa yang Allah rezekikan kepada kamu. Nanti Allah campak kepada kamu kekayaan di tengah-tengah kemiskinan. Kamu akan jadi orang yang kaya, jiwa kamu akan kaya, lidah kamu akan cukup, hati kamu akan sempurna, qanaah dan zuhud. Yang ketiga, Nabi kata wa ahsin ila jarik, takun mu'minan. Buat baiklah dengan jiran yang paling dekat dengan kamu, nescaya Allah akan zahirkan kepada diri kamu tanda orang mukmin. Mungkin kita tak perasan pengakuan daripada orang sekeliling kita. Ikhwan, benar tak Rasulullah dimusuhi? Benar. Semua orang-orang yang lawan Rasulullah ni, benci pada dakwah Rasulullah ni, akhirnya mereka satu bahasa. Seperti kata Sa'id Hawa dalam buku dia Ar-Rasul, dan Safiyur Rahman Mubarakfuri dalam buku dia Rahiqun Makhtum. Apa mereka kata, apa dua penulis semasa ini kata mereka, ketika Abu Sufyan menolak dakwah Nabi, ketika Abu Jahal tolak dakwah Nabi, ketika Abu Lahab tolak dakwah Nabi, mereka ini orang yang berbeza tapi lisan mereka sama. Muhammad tidak patut diikuti, tetapi demi Allah, Muhammad adalah orang yang paling baik yang pernah kami jumpa. Ya ikhwan, pengakuan musuh kebaikan, pengakuan musuh. Ya ikhwan, buat baiklah kepada jiran, nanti jiran akan mengakui wujudnya iman dalam hati kita. Penting tak ikhwan? Penting. Imam Muslim meriwayatkan hadis di bawah kitab jenazah berkenaan dengan Umar Al-Khattab. Satu hari kata Umar Al-Khattab, murra bi janazatin fa usniya alaihi syarran
fa usniya alaihi khairan. Lalu satu jenazah di hadapan Nabi, orang pakat-pakat duk cakap pasal baik dia. Baguslah dia ni, Allah Masya Allah, macam mana lah dia pergi mati. Oh Allah, dia ni tak patut, Allah dia ni Masya Allah, dia ni baguslah punya orang. Dia bila main kuliah mana pun, dia kalau tak lena bukan dia lah, dia ni baguslah. Masya Allah, orang bergerak puji. Yang tu satu pujian. Nabi dengar, Nabi kata apa? Dalam hadis Muslim, Nabi kata wajabat. Wajabat. Kalau terjemahan harfiah, wajib. Wajib Nabi kata. Lepas tu Nabi duduk dengan sahabat. Tiba-tiba lalu satu jenazah lagi. Fa usniya alaihi syarran. Orang pakat duk kata, Allah dia ni ke? Patut 2 tahun sudah dia mau mati bang, bukan hari ni. Lambat betul dia mati. Orang kutuk dia. Nabi dengar, Nabi kata wajabat, wajib, ataupun sama makna pasti, tentulah, confirm lah. Umar dengar, Umar kata, aku tebus bapa aku dan mak aku ya Rasulullah. Aku sanggup kehilangan mak dan bapa, tapi aku memerlukan jawapan kamu ya Rasulullah. Kenapa mayat tadi orang puji kamu kata baik, kamu kata pasti, mayat ni orang keji kamu kata pasti? Apa Nabi jawab? Nabi kata, antum syuhada'ullah fil ardi. Kamu ini orang yang beriman, adalah saksi Allah di atas muka bumi. Apabila orang mukmin menjadi saksi di atas imannya jenazah itu, Nabi kata wajiblah dia sampai syurga. Apabila orang baik menjadi saksi jahatnya si fulan, wajiblah dia sampai ke neraka. Antum syuhada'ullah fil ardi. Kesaksian mukmin kepada kita penting, ikhwatul iman, penting. Lebih-lebih para sahabat menyaksikan. Kita buat baik pada jiran, dia semayang, dia puasa macam kita, dia mukmin macam kita, dia menyaksikan iman kita. Ini adalah satu kesaksian di hadapan Allah. Nabi kata buat baik ke jiran, nescaya kamu akan dapat kesaksian iman. Nabi kata wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman. Cubalah dalam diri kamu, kamu sayang kepada manusia macam mana kamu sayang diri kamu. Nescaya Allah akan beri kepada kamu rasa menyerah diri kepada Allah. Nak serah diri pada Allah ni ikhwan, jangan main-main. Jangan main-main. Sukar ikhwan, sukar. Payah. Nak menyerah diri. Tiba-tiba doktor kata kita duduk pening kepala. Ingat tak ada apa, makan Panadol, Actifast, tak hilang. Cek darah, doktor duk buat muka macam makan asam muda, asam tak masuk, dia buat muka masam kelat. Dia buat terkejut. Doktor kata sorry to say, kami suspect awak kanser. Suspect. Masalah yang suspect tu pakar. Kalau orang lain suspect tak ada masalahnya. Kalau kita pergi jumpa kawan duk perbaik kasut tepi jalan, dia kata cara kasut rosak ni, awak ni ada kanser. Dia nanti boleh sakit dengan kita. Kita ambil kasut tu, kita disedekah dia ni. Pasal apa dia punya suspek kita tak ada rasa apa? Pasal dia bukan pakar. Tapi bila pakar suspek kita kanser ikhwan, kita nak serah diri kepada Allah. Jangan main ikhwan. Hidup kita ni macam siang tak ada matahari, malam tak ada bulan. Nabi kata nak tak Allah bagi pada kamu rasa apa dia? Rasa musliman, rasa jadi Islam dan serah diri pada Allah. Nabi kata sayang orang lain macam hang sayang diri hang. Da' yadaka ala sadrik, letaklah tangan kamu di atas dada dan katalah ke diri kamu, apanya aku suka baik ke aku suka baik ke orang. Aku suka benda baik ke aku. Pasal tu orang dapat baik, azaita. Kita jumpa dia, tahniahkan dia. Alhamdulillah anak enta UPSR bagus ya. Alhamdulillah ya ikhwan, anak enta dapat universiti ni. Alamak, alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat enta tukar nah daripada Viva dengar kata la pakai Alphard pula nah. Oh alhamdulillah. Jangan pergi tanya bank mana hang rompak ni. Azaita. Seronok. Dan yang kelima Nabi kata apa dia? Wala tuksirid dhahik fa innal kasrata dhahik tumitul qalbi. Nabi kata kalau nak gelak, aku pesan kat hangpa nah, jangan gelak macam mana iblis gelak. Ka.
Gelak ni ikhwan, sampai kaki duduk naik atas terlentang kat belakang. Something funny betul kat dia. Dia gelak apa dia? Dia bukan gelak benda tu lawak, dia gelak kawan jatuh basikal. Dia gelak kawan tu kena saman. Dia gelak kawan tu kena takat jais. Dia gelak. Dia gelak. Dia gelak. Dia kata pada muka bawah dakal. Dia gelak. Dia gelak benda yang dia tak patut gelak. Dhahik dalam bahasa Arab bermakna gelak sampai terbit suara pada benda yang tak patut. Nabi gelak. Nabi seronok dengan kelakar-kelakar ada. Nabi pernah buat kuliah macam ni, ada orang masuk, Nabi senyum, Nabi gelak, nampak gusi belah kanan. Oh, sahabat kata Nabi suka sungguh ni. Nabi kata nak tengok ahli syurga, hadis ni hadis Imam Ahmad. Syu'aib Arnaud ketika memberi komen kepada Musnad Imam Ahmad. Bukan Syu'aib, Syekh Ahmad Syakir, dia kata hadis ni adalah hadis yang sahih. Nabi kita nak tengok ada ahli syurga, Nabi gelak. Nabi kata sekejap lagi dia masuk mai. Tiba-tiba mai satu kawan masuk, pegang kasut masuk, lagu duduk kuliah, kasut buat teribah. Dia takut kasut dia hilang, pegang kasut teribah. Nabi kata dia ahli syurga. Sahabat tanya, hadis tu panjang. Nabi kata di antara benda yang ada dalam hati dia, dia tidak pernah ada rasa hasad kepada mana-mana mukmin. Dengki tak ada. Dia jaga diri dia supaya tak dengki ke orang. Orang dapat nikmat, dia seronok. Orang walaupun musuh kita ditimpa musibah, jangan gelak ikhwan, jangan gelak. Nanti kita akan jumpa hadis dalam Riyadhus Salihin, Nabi kata Allah boleh putarkan musibah dia mai kat kita. Seronok kita Tuhan bagi kat dia. Kita tengok dia aksiden, ini hukuman Allah dekat hang, ada buat aku juga. Jangan. Kalau itu hukuman Allah dekat dia, dia dengan Tuhan, bukan ada kena mengena dengan kita. Dan kita pun tak tahu tu hukuman Tuhan kah pada dia, dia atas buat dia pada kita tak tahu. Ada satu kawan, dia tampang satu kawan, dia marah sembang lagu mana kedai kopi, dia bangkit-bangkit, dia bagi backhand. Dia punya hand pun tu dia punya nala. Kawan tu kena berceramuk pipi, berdarah. Siapa tak sakit hati sakit. Dia pukul kawan ni penampang lagu tu, dia naik motor, dia lintas jalan, dia kena langgak. Tak matilah, patahlah. Dia kita kata inilah balasan Tuhan. Wallahu alam, tak tahu. Adakah Tuhan bertindak kerana dia buat lagu ni, ataupun Tuhan bertindak kerana benda lain dalam hidup dia, kita tak tahu. Tapi kita jangan kata kita gelak kah makan lagi. Hang pukul aku lagi, hang tahu tak aku siapa? Aku wali, hang tahu tak? Jangan kawan, jangan. Ini bukan urusan kita ikhwan. Setengah tempat Tuhan membalas, tapi banyak tempat Tuhan tak balas. Orang letak ini apa atas kepala Nabi, orang letak apa perut unta, Tuhan tak membalas. Orang fitnah Nabi, Tuhan tidak membalas. Berapa tempat je. Dalam perang Uhud, Nabi SAW kata, Ya Allah, begitu punya teruk Nabi kena, sampai Nabi terkapit di antara celah bukit. Terkapit di antara celah bukit. Talha, sahabat Nabi Talha bin Ubaidillah, marah ke depan cari Nabi, buka dada dia supaya panah dia. Tengok Nabi terkapit. Nabi melengum dalam perang Uhud. Nabi tengok tentera Nabi turun daripada bukit dengan apa yang musuh kata dekat Nabi. Abu Sufyan kata, hari silih berganti. Kekalahan di Badar dibayar dengan kemenangan di Uhud. Sengak ya, semua sengak. Tiba-tiba Sayyidina Umar tengok Nabi sedih. Sayyidina Umar kata, tidak sama, kata Sayyidina Umar. Yang kalah, yang mati di kalangan kamu tempatnya di neraka, yang mati di kalangan kami tempatnya di syurga. Besarlah Allah, runtuhlah Hubal, kata Sayyidina Umar. Abu Sufyan bangkit. Abu Sufyan kata, hari silih berganti. Kekalahan di Badar dibayar dengan Uhud. Jatuhlah Tuhan Muhammad, tinggilah tokong Hubal. Sayyidina Umar bangkit, tak ada. Sayyidina Umar kata,
Yang mati di kalangan kami masuk syurga, yang mati di kalangan kamu masuk neraka. Runtuhlah Hubal, tinggilah kebesaran ilahi. Nabi menangis. Dalam hadis At-Tabrani ada dalam Rahiqul Makhtum. Nabi tak ada tangan. Nabi kata, ya Allah, hidayah kala kaumaku, mereka tak tahu ya Allah. Nabi kata, besar murka Allah kepada suatu kaum yang menumpahkan darah Rasul mereka. Allah nanti laknat dengan satu laknat yang besar. Tapi di ujung doa Nabi kata, ya Allah, mereka tak tahu. Ya ikhwan, jangan gelak di atas musibah orang. Jangan gelak ikhwan. Kita kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila kita gelak di atas musibah orang, Nabi kata apa dia? Jiwa kita akan mati. Yang berseri muka lah seronok kan. Kau padan muka baru ada akal. Kita gelak. Apa jadi pada diri kita? Pintu hidayah dalam hati tertutup. Pelan kecil, pelan kecil, pelan kecil, pelan kecil, pelan kecil. Ya, kita sakit orang buat kita, tapi kita tak perlu membalas ikhwan. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Dia tak tahu ya Allah. Dia tak tahu. Kita tak perlu marah, tak perlu marah. Saya pun tak marah. Kita kata kan, saya pun terima kasih pada pegawai JAIS, terima kasih banyak-banyak, alhamdulillah. Dia bagi pengalaman kat saya. Saya dalam laporan saya memuji dia. Saya kata saya belum jumpa pegawai yang berakhlak seperti pegawai ini. Saya memuji dia. Dia kata, Ustaz, biar betul. Betul-betul, ini bukan cubaan, betul-betul kejadian. Terima kasih. Satu penanggapan yang sangat menarik, tidak memalukan, bagi salam dengan penuh penghormatan. Ustaz nak naik van saya pun boleh, nak naik kereta Ustaz pun boleh. Kereta selalu saya naik, dah semua van JAIS saya tak pernah naik. Apa salah saya naik? Dengan penuh hormat. Jalan pi, alhamdulillah, duduk. Sangat penghormatan, sangat memberi penghormatan. Tak ada maki, tak ada apa, tak ada apa, tak ada apa. Alhamdulillah. Saya kata terima kasih. Mudah-mudahan semua penguatkuasa lain boleh berakhlak macam ni. Ikhwan, apakah yang boleh menghalang kita daripada menghidupkan sunnah Rasulullah? Tak ada apa ikhwan. Senyum ni sunnah Nabi. Antum, kita polis, kita custom, kita pihak beruniform. Uniform boleh menghalang kita menegakkan sunnah Nabi? Tak boleh ikhwan. Tak boleh. Tidak boleh ikhwan. Kita JPJ, kita tahan orang. Orang berturun cermin. Assalamualaikum. Kita buat muka macam mana asam muda tak masuk lagi. Keras buat muka. Assalamualaikum. Sungam tak jawab. Beh. Bunyi pun. Beh. Macam Jepun dia Melaya dulu. Beh. Ikhwan, kita pakai uniform, kita tak pakai uniform, kita masih bekerja, kita masih pencen, kita umat Muhammad. Itu tak boleh tanggal daripada jiwa kita ikhwan. Siapa pun kita, whoever you are man, Tuhan adalah umat Muhammad. Bukan ustaz saja umat Muhammad. Saya tak boleh beritahu ini uniform saya menyebabkan saya tak boleh senyum, walaupun Nabi menyatakan senyum itu sedekah. Ikhwan, besar murka Allah untuk enta tuan. Besar murka Allah. Besar murka Allah. Saya minta maaf, saya tak, masa ni time kerja saya tak boleh duk bagi salam ke orang pasal saya bapa polisi. Yalah, hang bukan polisi, hang bapa dia, apa masalah hang ni? Saya bapa polisi. Tidak tuan. Bapa polisi, encik polisi, sunnah Rasulullah lebih besar ikhwan. Bukan kerja tuan. Nanti tuan menangis di hadapan Allah tak ada lagu tuan. Ini bukan bos, ini bukan pengarah, ini bukan majikan, huwa Rasulullah. Hati-hati tuan. Allah tidak mengizinkan alam yang Allah cipta ini mengangkat satu peraturan dan jalan hidup lebih tinggi daripada peraturan dan jalan hidup kekasih dia. Nanti Allah akan kutuk dan laknat kita. Itu tak pernah Allah izinkan. Jangan angkat satu peraturan di atas muka bumi yang peraturan itu lebih besar daripada ajaran Allah dan Rasulnya. Tidak pernah Allah izinkan. Tidak pernah Allah izinkan. Alam ini ada kuasa, alam ini ada kemampuan. Berbicaralah alam ini, tapi alam ini tidak berhak berbicara, mengangkat suaranya di atas agama Allah Ta'ala ini. Dalam surah apa? Dalam surah Al-Hujurat. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan kamu angkat suara kamu di hadapan suara Nabi. Saya teringat Syekh
ketika sampai pada ayat ni, Syekh Maulud menyatakan Allah tidak akan benarkan ribut yang berpusing kuat. Kalau ribut tu main sampai 10 kaki, 20 kaki, ribut itu hanya lebih kuat daripada ribut lain, tapi dia bukan lebih kuat daripada agama Allah. Tidak. Ribut itu kena tunduk kepada peraturan Allah. Kalau ribut tak dibenarkan mengangkat suaranya di atas Nabi, di atas sunnah Nabi, adakah insan dibenarkan mengangkat suaranya dan hidupnya di atas sunnah Nabi? Tidak mungkin ikhwan, tidak mungkin. Nahi kabi-kabi nahi. Tum pagal he. Nahi. Ini simpan dalam hati kita ikhwan, simpan dalam hati kita. Tak dibenarkan ikhwan, sekali-kali tak dibenarkan. Saya Ustaz Al-Fadil orang panggil, saya mesti menghiaskan wajah saya dengan sunnah Rasul. Saya jumpa orang, saya kena senyum. Kata Ustaz orang panggil Al-Fadil kan, pasal apa Ustaz nak mula bagi salam? Depa lah bagi salam ke Ustaz. Tidak. Nabi kata, kamu jumpa orang, kenal tak kenal, kamu mulakan bagi salam. Al-Fadilkah saya? Al-apakah saya? Saya kena memulakan salam. Nabi kata, dua orang yang berjumpa, khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Dua orang yang berjumpa, yang baik di kalangan dua orang ini yang memulakan salam. Al-Fadil ini ikhwan bukan gelaran boleh saya angkat lebih daripada syariat Allah. Tidak ikhwan, nanti akan menangis mayat kita dalam kubur ikhwan. Inilah ikhwan kita baca pada malam ini. Daripada kita sembahyang Isyak tadi sampailah baru 4 minit. Saya janji tadilah 3-4 minit ya. Ikhwan, maka kita tajuk yang kita baca ini apa dia ikhwan, iaitu haji dan umrah boleh memberi kepada kita kehidupan, rezeki yang melimpah ruah. InsyaAllah ikhwan, kalau Allah beri kepada kita sihat dan umur yang panjang, kita akan tengok perkara yang keenam pula yang boleh membuka pintu-pintu rezeki kita. Apa pula ikhwan? Kalau Allah bagi masa, Allah bagi kepada kita kesihatan, insya-Allah kita akan membincangkan perkara yang keenam. Cukuplah takat tu ikhwan. Barakallahu fikum wa ila liqa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.